Shalom saudara-saudari, biar kita masuk ke ruang Maha Kudus menyembah Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa, kerana Yesus menebus kami, membeli kami dengan darah-Mu sendiri Bapa. Kami bersyukur kerana kami begitu disayangi dan begitu dipandang berat oleh-Mu Bapa. Kami bersyukur kerana pada awal pagi hari Tuhan ini Bapa, kami boleh menyembah Tuhan walaupun di COVID-19 ini Bapa. Kami masih mengagungkan Engkau, menyembah Tuhan dalam hidup kami Bapa. Biarkanlah Engkau menjadi Tuhan kami, menjadi Raja dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Mari kita merenungkan Mazmur 42 ayat 7 hingga 12. Mazmur 42 ayat 7 hingga 12. Di tempat pembuangan ini, hatiku hancur. Oleh itu, aku ingat kepada Tuhan. Jiwaku hanyut dalam arus kesedihan. Aku dilanda banjir kekacauan, seperti deru air terjun sungai Yordan dari gunung Hermon dan gunung Miza. Semoga Tuhan menunjukkan kasih-Nya pada waktu siang, agar aku dapat memuji Dia pada waktu malam, dan berdoa kepada Allah sumber hidupku. Kepada Allah pembelaku, aku berkata, mengapakah Engkau melupakan aku? Mengapakah aku harus terus-menerus menanggung derita akibat kekejaman musuhku? Aku sangat sedih kerana hinaan mereka. Mereka terus bertanya, di manakah Allah-Mu? Mengapakah aku sedih? Mengapakah aku gelisah? Aku akan berharap kepada Allah, dan sekali lagi aku akan memuji Dia, Allahku dan penyelamatku. Saudara dan saudari, di ayat 7 dan 8 meluahkan masalah ataupun kesedihan ataupun status dalaman hati kepada pemazmur ini, saudara dan saudari. Di sini dia kata, di tempat pembuangan ini hatiku hancur. Lepas itu dia kata, jiwaku hanyut dalam arus kesedihan. Saudara dan saudari, dia kata bila dia nampak masalah dia rasa hancur hati, dia rasa masalah dia terlalu besar sehingga dia begitu sedih di depan Tuhan. Kerana dia dibawa dari negeri asal dan dijauhkan daripada rumah ibadat Tuhan. Kamu mesti faham, bagi seorang Israel, bagaimana perasaan kalau dia tidak dapat turun ke rumah ibadat. Kerana itu adalah hidupnya, itu adalah seluruh kepercayaannya, iaitu di dalam rumah ibadat, dalam bangunan itu. Jadi bagi mereka kalau dibawa jauh daripada bangunan rumah ibadat itu, mereka seumpama jauh daripada Tuhan, seumpama mati dari segi kerohanian. Jadi mereka sangat sedih dan ada rumah pun tidak dapat kembali ke rumah. Sangat sedih, dan di sini dia kata hatinya hancur dan hatinya sedih, saudara dan saudari. Jadi dia kata bila dia meneliti masalah dia sangat sedih, dia hancur hati, seolah-olah dia tidak dapat hidup lagi, saudara dan saudari. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, dia pandai. Apa yang dia pandai? Ayat 7 dia kata, oleh itu aku ingat kepada Tuhan. Dia pandai walaupun dia banyak masalah, dan dia teringat, dia perlu fikir kepada Tuhan. Dia perlu ingat akan Tuhan, saudara dan saudari. Dan bila dia ingat akan Tuhan, bila dia angkat kepala, dia tengok kepada Tuhan, apa yang dia perhatikan? Dia kata, aku dilanda banjir kekacauan. Saudara dan saudari, ingat, perhatikan di sini ya. Dalam bahasa Malaysia dia kurang tepat translationnya. Sepatutnya di sini dia perlu tambah satu ku.
Aku dilanda banjir kekacauanmu, ataupun kekacauan Allah. Saudara dan saudari, ini merujuk kepada perbuatan Allah. Dia kata, aku dilanda banjir kekacauanmu, seperti deru air terjun sungai Yordan dari gunung Hermon dan gunung Biza. Saudara dan saudari, bila dia memerhatikan Tuhan, angkat kepala daripada masalah dia angkat kepala, dia tengok kepada Tuhan, baru dia perasa, wow, perbuatan Tuhan, kasih Tuhan, kerja Tuhan itu sungguh besar, sungguh hebat. Seperti banjir kekacauan yang melanda dia. Dan juga seperti deru air terjun yang melimpahi dia. Saudara-saudara, wow, bila dia tunduk kepala, tengok masalah, masalah besar, hancur hati, sedih hati. Tapi bila angkat kepala, baru dia perasan, wow, itu kerja Tuhan, kemuliaan Tuhan, perbuatan Tuhan melimpahi. Ataupun dalam bahasa Indonesia, menenggelamkan kita, saudara-saudari, dan ataupun dalam versi bahasa Borneo itu dia kata melingkupi kita, saudara-saudari. Nah, bila kita perhatikan kepada Tuhan, baru kita perasan perbuatan Tuhan jauh lebih besar, kemuliaan Tuhan jauh lebih hebat daripada masalah yang kita hadapi itu. Amin, saudara-saudari. Nah, inilah mengingatkan kita bahawa apabila kita meneliti perbuatan permuliaan Allah yang melimpahi kita, kita pasti dapat bersukacita dan hati kita dapat dihiburkan. Seperti ayat 9 dia kata, semoga Tuhan menunjukkan kasih-Nya pada waktu malam. Kalau dalam bahasa versi Borneo dia kata, kasih Tuhan melimpahi, ya. Semoga Tuhan melimpahi kasih-Nya pada waktu siang, agar aku dapat memuji Dia pada waktu malam, dan aku berdoa kepada Allah, sumber hidupku. Saudara dan saudari, bila dia meneliti kerja Tuhan, saudara dan saudari, apa maksud dia meneliti kerja Tuhan, saudara dan saudari? Di sini dia kata, aku ingat kepada Tuhan. Apa maksud ingat kepada Tuhan, saudara dan saudari? Bila kita ingat kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan, itu bermaksud jangan kita asyik tunduk kepala melihat kepada masalah kita. Bila kita angkat tangan, kita akan ingat bahawa Dialah Tuhan, Dialah penyelamat kita. Dan kita akan percaya bahawa Dialah sumber hidup kita. Dia akan mencukupkan kita dalam segala sesuatu. Dan bila kita angkat kepala, kita akan meneliti bagaimana Tuhan melimpahi kita dengan anugerah-Nya yang begitu besar. Saudara dan saudari, bila kita ingat akan Tuhan, lihat kepada Tuhan, perhati kepada Tuhan, saudara dan saudari, kita boleh memuji Tuhan pada waktu malam, walaupun masalah tetap ada, walaupun tetap dalam kesusahan, kita mampu, kita boleh untuk membuka mulut dengan seluruh badan memuji Tuhan kerana Dia sumber hidup kita. Betapa besarnya kasih anugerah-Nya sehingga boleh melimpahi kita, menenggelamkan kita, saudara dan saudari, seperti air terjun. Saudara dan saudari, ya, bila kita imbas kembali, kalau kita lihat kepada Paulus dan Silas di Kisah Para Rasul bab 16. Paulus dan Silas dibawa, dipenjarakan, dan mereka pada waktu malam, tengah malam, mereka memuji Tuhan dengan kuat-kuat sehingga seluruh banduan boleh mendengar pujian mereka. Dan kamu tahu apa berlaku? Pujian mereka sehingga boleh menggoncangkan pintu penjara itu, sehingga semua pintu penjara terbuka dan semua orang lari, kecuali Paulus dan Silas tidak lari. Dan akhirnya apa berlaku? Ketua ataupun pegawai penjara itu percaya Tuhan, dan seluruh keluarga pegawai itu dibaptiskan, dan hari berikutnya Paulus dan Silas dibebaskan oleh ketua penjara. Saudara dan saudari, nah, walaupun di dalam kesusahan, di dalam penjara, bila kita meneliti kerja Tuhan, kasih Tuhan, kita mampu memuji Tuhan walaupun dalam kesusahan, kerana Dialah sumber hidup kita. Berkat-Nya, anugerah-Nya jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Amin. Saudara dan saudari, baru semalam, saudara dan saudari, gereja saya mengedarkan makanan kepada 70 lebih keluarga yang memerlukan. Dan bila sebelum pergi mengedarkan makanan, semua orang gembira. Tapi selepas balik daripada mengedar makanan, ramai yang sedih hati. Kenapa sedih hati, saudara dan saudari? Kerana dikutuk, kerana dikomplain, kerana dimarahi, ditegur oleh jemaat yang tidak menerima bantuan makanan.
Ayo, bila kami mendengar berita ini, saya sendiri pun menerima beberapa panggilan. Tanya, kenapa Pastor? Kenapa saya tidak ditolong? Saudara dan saudari, memang kami sedih. Sedangkan kami sudah terangkan oleh kerana kesuntukan wang ataupun kekurangan bajet, kami hanya mampu memberi mereka yang dalam kesusahan, di mana mereka yang hanya tidak dapat bekerja ataupun hanya mendapat gaji harian yang terpaksa diberhentikan gaji. Bagi mereka gaji bulanan, kami memang kata tidak dapat membantu kerana hidup mereka tidak terjejas, kerana gaji mereka tetap diberikan. Tapi oleh kerana kasih yang kami curahkan ini tidak sampai kepada jemaat itu, jadi jemaat itu rasa gereja tidak mengasihi mereka pula. Jadi saudara dan saudara, lepas daripada itu, saya boleh katakan seluruh tim, seluruh barisan mengedar makanan itu sangat sedih hati, saudara dan saudari. Dan bila balik mereka dalam WhatsApp group meluahkan perasaan, sedihlah, masalah besar dan sebagainya. Saudara dan saudari, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kami bahawa jangan tunduk kepala asyik melihat kepada masalah yang kita hadapi. Bila kita angkat kepala, kita boleh perasan besar anugerah Tuhan di atas kami. Puji Tuhan, saudara dan saudari. Selepas kami luahkan dan sedemikian, saya terima panggilan daripada pengurusi BM daerah memberitahu berita baik bahawa daerah mungkin akan memberi sokongan, sebahagian sokongan kepada kita. Dan kita akan rancang bagaimana untuk pusingan ketiga, mungkin kami boleh menolong lebih banyak orang lagi. Supaya tiada yang sedih, tiada yang muram, tiada yang kecewa. Saudara dan saudara, bila kita angkat kepala meneliti kerja Tuhan jauh lebih besar, melimpahi kita, jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Jadi saudara dan saudari, inilah kita belajar pada hari ini. Jangan asyik tunduk kepala melihat masalah kita. Angkatlah kepala, ingat akan Tuhan, dan percayalah Dia sumber hidup kita. Terus menerus memuji Dia. Saudara dan saudari, ayat 10 sampai 12. Kepada Allah pembelaku, aku berkata, mengapa engkau melupakan aku? Mengapakah aku harus terus-menerus menanggung derita akibat kekejaman musuhku? Aku sangat sedih kerana hinaan mereka. Mereka terus bertanya, di manakah Allahmu? Mengapakah aku sedih? Mengapakah aku gelisah? Aku akan berharap kepada Allah, dan sekali lagi aku akan memuji Dia, Allahku dan penyelamatku. Saudara dan saudari, ya di sini kita lihat, ya, walaupun dia sudah melihat kepada Tuhan, dia nampak besar kasih karunia Tuhan, tetapi dia masih meluahkan perasaan, saudara dan saudari. Dia kata, kepada Allah pembelaku. Dia meluahkan, mengapa? Mengapa semua ini terjadi? Di manakah Allah? Saudara dan saudari, dia meluahkan kekecewaan, meluahkan kesedihan kepada Tuhan. Ya, saudara dan saudari, sebenarnya tidak salah. Tidak salah bagi kita untuk meluahkan perasaan, meluahkan emosi, meluahkan kekecewaan, meluahkan kemuraman kita kepada Tuhan ini. Kerana Dia juga sahabat karib kita. Amin. Dia sanggup memahami kita. Dia sanggup mendengar seruan dan teriakan kita, saudara dan saudari. Dia sanggup mendengar luahan hati kita, saudara dan saudari. Tetapi saudara dan saudari, selepas meluahkan perasaan, selepas meluahkan perasaan, sebagai kesimpulan, sebagai penutup, kita mesti seperti ayat 12. Mengapakah aku sedih? Mengapakah aku gelisah? Tanya balik kepada diri sendiri. Setelah kita luahkan perasaan kepada Tuhan, tanya diri sendiri. Buat apa saya sakit hati? Buat apa saya sedih? Buat apa saya gelisah? Aku akan berharap kepada Allah, dan sekali lagi aku akan memuji Dia, Allahku dan penyelamatku. Saudara dan saudari, sehingga akhir sampai penutup itu, kita harus putar balik. Walaupun kita luahkan semua perasaan kepada Tuhan, dan akhirnya kita perlu yakinkan diri bahawa tak perlulah nebulah, tak perlulah saya sedih, tak perlulah saya gelisah. Haraplah kepada Tuhan kerana Dia Allahku dan penyelamatku. Saudara dan saudari, doa pemazmur ini ada sama mirip dengan doa Tuhan Yesus. Masih ingatkah Tuhan di Taman Getsemani? Dia menyeru, dia berdoa 3 kali kepada Allah. Oh Bapa, kalau boleh alihkanlah cawan ini, jangan suruh saya menderita. 3 kali dia meluahkan ketakutan, dia meluahkan keinginan dia untuk lari daripada cawan pahit itu. Tapi akhirnya dia kata, jangan menggenapi kehendak saya, genaplah kehendakmu sendiri. Saudara dan saudari, ya, inilah cara kita doa. Dalam doa kita boleh luahkan sepuas-puasnya perasaan dan emosi kita. Tetapi akhirnya kita perlu memusatkan kembali penglihatan kita kepada Tuhan kita, kerana Dia Allahku, Dia penyelamatku. Saudara dan saudari, hari ini
Tak kira apa jua masalah yang kamu hadapi. Kamu tidak perlu menipu diri sendiri. Kamu boleh meluahkan perasaan kepada Tuhan. Tetapi ingat, sebagai penghujungnya, kamu perlu memusatkan penglihatan kepada Tuhan. Betapa baiknya Dia Allah kita, Dia penyelamat kita, Dia pembela kita. Saudara dan saudari, sebagai hiburan, sebagai galakan, sebagai dorongan kita. Ya, minta Tuhan berkati kita semua supaya kita tetap memerhatikan Tuhan, jangan memerhatikan masalah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, begitu banyak Engkau Bapa. Bila kami meneliti Engkau, baru kami perasan perbuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpahi kami sehingga boleh menenggelamkan kami Bapa, melingkupi kami Bapa, jauh lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Berkatilah kami Bapa, tak kira apa jua masalah kami hadapi sekarang, biarlah kami berharap kepada Tuhan, kerana Engkau lah Allah kami, penyelamat kami dan pembela kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jangan lupa mengikuti kebaktian pagi ini pukul 11 pagi. Amin.